Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Bersama saya Fidai Hanan Sahni dalam Buletin UKAS edisi khas Parlimen. Laporan edisi khas Parlimen hari ini dimulakan dengan Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU berbekalan penguntukan semula peruntukan perbelanjaan 2020 bagi perkhidmatan tahun ini berjumlah 7 bilion 184 juta 83,200 ringgit secara undi belah bahagi. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun ketika mengumumkan keputusan itu memaklumkan seramai 111 ahli parlimen bersetuju berbanding 106 ahli parlimen tidak bersetuju dengan rang undang-undang berkenaan manakala 5 lagi tidak hadir. Ahli-ahli yang berhormat, keputusan undian adalah seperti berikut. Yang bersetuju 111, yang tidak bersetuju 106 dan tidak hadir ialah 5. Oleh itu, rang undang-undang tersebut dipersetujukan. Rang undang-undang berkenaan dibentangkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pada 21 Julai lalu, manakala bacaan kali kedua rang undang-undang berkenaan dibentangkan Timbalan Menteri Kewangan II, Muhammad Shahar Abdullah di Dewan Rakyat hari ini. Beralih ke laporan berikut, sejumlah 3.25 juta ringgit telah diperuntukkan bagi pelaksanaan 9 projek Jalan Perhubungan Desa JPD tahun 2020 di Parlimen Bintulu. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar II, Datuk Henry Sum Agong, ia telah disalurkan kepada Pejabat Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Negeri Sarawak dan projek berkenaan akan dilaksanakan oleh Pejabat KPLB Negeri PKN. Sejumlah RM44.6 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan projek Jalan Perhubungan Desa JPD Negeri Sarawak untuk tahun 2020. Daripada jumlah tersebut, Parlimen Bintulu telah diperuntukkan sebanyak RM3.25 juta bagi pelaksanaan 9 projek JPD. Peruntukan bagi projek-projek tersebut telah disalurkan kepada Pejabat KPLB Negeri Sarawak dan projek berkenaan akan dilaksanakan oleh PKN Sarawak atau pejabat daerah berkenaan. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing dalam persidangan Dewan Parlimen hari ini. Dalam perkembangan sama, Datuk Henry yang juga Ahli Parlimen Lawas menjelaskan pelbagai inisiatif dan pendekatan jangka masa panjang kerajaan sedang giat dijalankan bagi membantu meningkatkan sosioekonomi di kawasan luar bandar, terutamanya bagi golongan B40. Antaranya menyediakan program seperti program peningkatan pendapatan PPP, program keusahawanan yang melibatkan pembangunan, perniagaan, pembiayaan dan pemasaran produk usahawan luar bandar, program Desa Lestari, program latihan kemahiran dan kerjaya PLKK dan projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung prospek. Pihak kementerian yakin dengan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan akan membantu meningkatkan sosioekonomi di kawasan luar bandar, terutamanya bagi golongan B40. Sekian, terima kasih. Sila Bintulu, soalan pertama. Terima kasih, Datuk Yang Penambahan bagi pertanyaan itu, Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing berterima kasih atas kelulusan pelaksanaan projek Hulu Pandan fasa kedua yang kini sedang dalam proses menunggu pelantikan konsultan. Namun, tambah beliau, masih terdapat beberapa jalan kampung dan jalan menuju ke rumah panjang yang belum dinaik tarafkan, terutamanya bagi penyelenggaraan. Saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri ambil prihatin dan ambil tindakan disegerakan. Mengulas lanjut mengenai pertanyaan tersebut, Datuk Henry Sum Agong menjawab, projek-projek berkenaan akan dijalankan secara berfasa. Kerana keperluan kita masih banyak dan juga bagi projek-projek yang dicadangkan perlu diangkat kepada kementerian-kementerian yang berwajib. Bukan saja Kementerian KPLB yang bertanggungjawab, malah ada kementerian-kementerian yang lain juga seharusnya turut bekerjasama. Dan bagi projek yang
belum terlaksana bagi tahun ini. Tindakan sedang diambil oleh pihak yang berwajib dan kita sama-sama menunggu pelaksanaan projek-projek ini. Beralih ke laporan berikut. Program Pencegahan Kebakaran Anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM telah terbukti berjaya dalam membantu mencegah kes-kes kebakaran yang berlaku di rumah-rumah panjang di Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib, dari 10 kes kebakaran yang berlaku pada 2020, 4 kes berjaya dipadamkan sendiri oleh penghuni rumah panjang melibatkan anggaran nilai harta diselamatkan sebanyak 9.7 juta ringgit. Untuk makluman Yang Bertua dan Sibuti, keberhasilan program telah dibuktikan dengan kes kebakaran yang melibatkan rumah panjang pada tahun 2020, yang mana daripada 10 kes kebakaran rumah panjang yang berlaku, 4 kes telah berjaya diselamatkan oleh penghuni rumah panjang sendiri dengan menggunakan alat pemadam api yang dibekalkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan anggaran nilai harta benda yang diselamatkan adalah sebanyak 9.7 juta. Saya bagi pihak kerajaan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, khususnya Pejabat Bomba, mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada seluruh penduduk rumah panjang dan kepimpinan rumah panjang kerana telah memberikan kerjasama yang cukup baik kepada Pemerintahan Bomba. Semasa menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sibuti, Lukan Isman Awang Sauni pada persidangan Dewan Rakyat hari ini, Datuk Seri Ismail memberitahu KPKT melalui JBPM Sarawak telah bekerjasama dengan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBLB untuk memasang peli bomba di lokasi sesuai. Jelas beliau, KPKT juga akan berbincang dan berunding dengan kerajaan negeri bagi mewujudkan satu pendekatan dan usaha untuk mengatasi kemungkinan berlakunya kebakaran di kawasan-kawasan rumah panjang. Oleh kerana kalau mengikut peraturan sebenarnya rumah panjang ni kalau mengikut Sarawak Building Ordinance dengan izin 1994 tidak diwajibkan untuk menyediakan perpasangan keselamatan kebakaran. Namun insya-Allah kita akan berbincang dan kita akan rundingkan dengan kerajaan negeri juga pihak yang memaknai bagi kita mewujudkan satu pendekatan dan usaha bagi mengatasi kemungkinan berlakunya kebakaran di kawasan-kawasan rumah panjang dan demi kepentingan rakyat di kawasan rumah panjang khususnya. Sekian bersama saya Fidai Hanan dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.